Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Kita kembali secara langsung di Facebook Suara Merdeka dengan tetamu pada petang ini. Sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat dekat di hati saya. Datuk Nora Arifin. Okey. Kami di Suara Merdeka mengucapkan sekalung tahniah kepada Datuk Nora di atas penganugerahan Datukship baru-baru ini. Alhamdulillah. Okey, ya sesebablah tu. Datuk, bila kita sebagai anak seni, Datuk sebagai anak seni daripada orang kata mula-mula melangkah masuk zaman kita ni kecil, comel sehingga kita ni, saya lah bukan Datuk masa tu beredar contribution atau sumbangan Datuk. Kadang-kadang orang tak nampak apa yang Datuk Nora sumbangkan. Dan orang ada juga yang nakal-nakal. Manusia lumrah mempertikaikan apa jasa Datuk Nora dapat gelaran Datuk. Dan Datuk ini adalah sempena keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bukan Datuk daripada negeri tetapi Datuk Federal kata orang. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka, pada Azrul kerana sudi mengundang Nora pada hari ini. Sebelum kita cerita panjang lebar, saya rasa saya nak ambil masa seketika, saya nak jom kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk dua orang insan yang sangat bermakna dalam hidup saya, iaitu arwah Johan Nawawi, suami, dan juga anak saya Alif Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Azrul. Sama-sama. Okey, sebelum saya mulakan, saya rasa pengiktirafan ini pertama sekali saya memang tak rasa pun untuk dinikmati untuk saya seorang sebenarnya. Saya lebih merasakan kalau nak ambil daripada siapa Nora dalam industri muzik, kredit tu seharusnya saya memang terhutang budi dan berterima kasih kepada arwah suami. Betul. Kerana dialah yang orang insan yang bawa saya ke dalam industri ini. Muzik daripada, yalah kita daripada Kelantan, kampung kan ada penyanyi. Waktu itu ya. Tetapi arwah nampak bakat yang sangat-sangat besar. Alhamdulillah, daripada dia lah yang bawa saya dan masuk dalam bulan ini sampailah kita berkahwin, beranak apa semua dan macam-macam the journey yang kita lalui bersama. Alhamdulillah 25 tahun memang saya bersama-sama dengan arwah. Orang kata semua benda kita buat, it's all about passion. Memang kita sama-sama minat bidang muzik. Bukan untuk glamour, bukan untuk orang kata sekadar nak sonok-sonok, nak kaya, nak sonok. Kita memang berjuang. Apa saja kita buat tu kita ada kita punya vision kita. Kita ada kita punya wawasan kita. Macam Johan, arwah Johan mungkin dia nak membuktikan bakat Nora. Dan Nora juga nak satu genre muzik yang orang kata something different pada masa itu. Dan at the same time, Johan pula sebagai komposer, dia juga ada dia punya apa kata, vision dia sebagai komposer dan juga tanggungjawab untuk dalam bidang muzik tu secara keseluruhan lah. So kita ni bukan jenis yang macam orang kata hanya just for fun. Actually no, kita memang serius. Perjalanan tu macam-macam, daripada menyanyi, lepas tu saya juga dilatih oleh dia juga supaya menjadi seorang entrepreneur. Dan kami ada company, semua tu dia yang mendidik saya. So perjalanan tu jauh dan pelbagai dugaan macam-macam kami lalui sehinggalah orang kata ajal kan. 25 tahun dia bersama saya, dia pergi dulu. Jadi mungkin sisa-sisa tu saya mengambil tanggungjawab dia, meneruskan perjuangan dia, meneruskan operasi syarikat dia, apa yang telah dia buat lah. Meneruskan legacy dia, meneruskan wawasan dia, vision dia, dakwah dia. So di sinilah saya hari ini. So pengiktirafan ni bila orang cakap dapat tu, saya memang syukur, alhamdulillah. Memang first kali saya sujud syukur pasal saya dapat tu. Dan secondly, saya memang pergi kubur. Saya cakap, "Pa, dia orang bagi Datuk kat saya." Memang literally memang Nora bercakap dengan dia. Sebab
orang kata kita berjuang sebab kita tak ada pernah niat macam one day kita nak macam ni, kita macam ni. No. Itu tak ada dalam list kita. So ini adalah satu rezeki yang sangat tak terduga oleh saya, dan memang penganugerahan ini saya rasa macam tak wajar kalau kita nak pertikaikan kan, sebab ini pun daripada kementerian dan juga mendapat perkenan daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sendiri. Dan saya tak nampaklah kenapa kita perlu ni, sebab saya pun bukan saya yang memintakan. So alhamdulillah saya bersyukur, dan memang ini satu tanggungjawab dan amanah. Bukan hanya orang kata sekadar glamour saja. No. Saya kena fikir jauh lagi. Betul. Apa nak buat lepas ni, apa nak memanfaatkan benda yang ada, macam mana nak kongsi dengan masyarakat dan sebagainya. Sepanjang 25 tahun bersama arwah Johan ya, beliau membentuk, memupuk, melakar, memahat nama Nora Arifin sebagai salah seorang penyanyi wanita di dalam negara kita. Okay. Pupukan pahatan itu adalah satu placement dalam bahasa Inggeris yang mana mungkin Nora tak perasan. Okay. Sehingga ke hari ini, apabila Datuk Nora Arifin buka mulut menyanyi, bulu roma tetap berdiri tegak. Lontaran suara satu. Dan arwah Johan juga, beliau sudah membuat satu acuan kehidupan untuk Nora, Datuk Nora, anak-anak, dan hari ini ada cucu. Comel Aiden Johan. Okay? Jadi apabila beliau dah tak ada, tidak bermakna apa yang telah diacuankan oleh arwah Johan itu tinggal acuan sahaja. Betul. Di situlah Datuk Nora perlu isi, pengisian. Dan memang tidak wajar siapa kita untuk mempertikaikan pengiktirafan. Kali ini saya eja betul. Okay, penganugerahan Datukship kepada Datuk Nora Arifin. Kita tak boleh pertikaikan. Kenapa, Datuk? Sebab tuah ayam nampak di kaki. Kan? Tuah manusia kita tak tahu. Tetapi dalam Datuk gembira, sebenarnya terselit rasa hiba. Tapi kalau Datuk nak kongsi kehibaan Datuk, lagi kena hencap. Sebab masyarakat, mentaliti manusia pada hari ini, mungkin saya salah ya Datuk, tapi 90% suka hencap. Termasuk sekarang, saya kena hencap. Okay. Jadi Datuk, bila kali pertama Datuk dihubungi untuk menerima anugerah ni, tapi belum lagi ya Datuk, sebab kita PKP dengan COVID ya. Bagaimanakah cara Datuk dihubungi? Dan waktu tu Datuk tengah buat apa? Okey, saya masa tu saya dapat tahu mula-mula tu pun tak official sangat. Masa saya tahu tu pun saya macam tak ada macam orang kata terlalu excited, sebab saya bila saya dapat tahu saya akan diberi pingat. Jadi saya macam pingat ajalah. Jadi tak ada macam, tak ada orang kata macam geya-geya sangat apa. Jadi saya macam biasa-biasa saja. Sampailah hari yang betul-betul yang official, dapat email dan sebagainya, barulah saya buka mulut bagi tahu Jaja, saya punya PA. Saya kata kena ni sebab ada isu-isu yang perlu saya share dengan ni lah kan, documentation apa semua. So daripada situlah barulah kita tahulah. Dan ada juga yang cakap bahawa begini macam-macam lah kita punya staff semua. Tapi saya, orang kata macam mana nak cakap memang macam saya kata tadi lah, bila saya dapat tu syukur, dan saya memang kalau lah you nampak I so happy kan. Dan saya beritahu anak-anak lah. So anak-anak semua macam seronok, dia orang yang lebih excited lah. Dan soal orang nak cakap ni, saya ambil pendekatan after saya dah lalu macam-macam kan, apa ni dah 28 tahun dalam industri. Saya dah memang tak baca komen-komen negatif, dan saya ambil sifat kita ni manusia, kita tak boleh please siapa-siapa sekalipun. Siapa-siapa sekalipun. Orang politik ke, penyanyi ke, artis ke, selebriti ke, ustaz ke, ustazah ke, you cannot please everyone. Sebab manusia tu memang fitrahnya macam tu. Dia orang suka mengata, dia orang suka, maknanya kalau kita nak sebut sehebat-hebat Nabi kita pun yang maksum tak ada dosa tu pun
pun ada orang tak suka. Ada orang benci. Apatah lagi kita ni kan. So, saya ambil situ, saya macam, tak apalah. We cannot please everyone. As long as apa kita buat betul, mendapat redha Allah, insyaAllah. So, kita pun ada, apa nak kata, vision kita sendiri. Kita tak kacau orang, kita tak sakitkan hati orang. So, insyaAllah. Saya tenang bila saya ambil pendekatan begini. So, jangan baca komen-komen ni sebab actually, out of 10,000 orang, seorang aja yang mengata. Jadi macam, kawan-kawan saya selalu pesan, Nora just anggap sebagai lalat dan nyamuk saja. Jadi saya macam okey. Jadi kita benda tu tak memberi kesan apa-apa pun kepada saya. Betul, Alhamdulillah. Betul. Sebab apa Datuk? Kalau Datuk fikir apa orang kata membenarkan orang luar untuk mentonton to dictate your life, Betul. you will not be surviving. Betul. Bagi saya kalau saya nak fikir apa orang cakap, saya rasa memang I won't be here pun. Saya dah lama jatuh. Sebab sebab orang ni kan dia memang dia punya kata-kata tu kadang-kadang dia punya bisa tu macam power punya kan. Yang tak terjangkau fikiran kita. Kenapa dia cakap macam tu kat aku Ada. Sebab kita manusia Datuk. Ada hati, ada perasaan. Betul. Dan dia orang ni macam dia orang tak ada langsung orang kata kemanusiaan, macam dia tak boleh bayangkan apa orang tu dah lalui. Dia tak ada. Memang dia tangan tu menulis tu memang tak ada limit kan. Tapi that's why saya kata macam tak apalah. Jadi saya tak baca dan saya buat apa yang saya rasa betul dan alhamdulillah saya dikelilingi dengan kawan-kawan yang selalu macam Nora jangan I fikirlah. Positive vibes. Positive vibes. And saya punya malah saya ada fan club saya pun yang macam okey tak payah baca, ada another ni kita pun okey. Jadi saya selesa. Lebih tenang. Lebih tenang. Tak payah bacalah. Biarlah dia orang nak cakap seorang biarlah. Tapi Datuk ada ura-ura bila penganugerahan itu akan diserahkan pada Datuk. Pingat tu darjah. Kita masih menunggu bila tempoh sesuai selesai MCO PKP ni. So kami semua, semua orang menunggulah kot kan. Sebab ialah hari yang bersejarah, saat yang ditunggu-tunggukan. Mungkin sekali je berlaku dalam seumur hidup kan. So masih menunggu lagi lah. Mula-mula itu sepatutnya kita dah buat hari wilayah tu. Tapi mungkin disebabkan kita sambung lagi dengan mengambil precaution dan sebagainya, tak nak ada kluster lain ke pula kan. So saya rasa saya serahkan pada pihak kerajaan, saya serahkan pada pihak tertentulah, kita follow je lah. Kita tunggulah. Tiba-tiba lah kering tekak. Minum air. Tak apa. Tok, macam ni tadi saya ada sebut pasal legacy syarikat yang diberi oleh yang ditinggalkan bolehlah kering tekak. Tak apa. Oleh arwah Johan okey. Company ni Hood HHM Hood Media. Satu lagi company tu Johanna Wisdom Berhad. Okey. Sebagai peneraju dua syarikat, saya guna istilah peneraju je lah Datuk apa perkembangan terkini dalam keadaan COVID-19 dan PKP? Alright. Okey, saya sebelum masa arwah ada memang semua tu 100% bawah dia lah. Betul. Saya memang pegang mic nyanyi je. Saya ingat sangat-sangat. Tapi setelah dia tak ada, memang saya dah dilatih dan sudah dia orang kata digasak untuk get ready. Diasah dan untuk mengambil tanggungjawab ni. Dan alhamdulillah berkat sokongan lah. Saya selalu cakap, saya tak rasa apa yang saya mengalami sekarang ni hasil kerja saya seorang. It's a teamwork. Saya ramai orang-orang belakang saya yang penting, yang saya punya jadi orang kata tulang belakang. Yang menyokong yang selalu membantu anything kan. So untuk JNSB memang company ni memang dah lama daripada awal kemunculan ni lagi. Memang both registered Sistem Berhad. Sampai hari ni memang itu bahagian persembahan, show royalty dan sebagainya. Itu under Johan Nawawi Sdn Berhad. Yes itu. Tapi Hulu Media lebih dia punya skop dia lebih besar, iaitu kita buat animation. Dan selepas arwah tidak ada, saya JV joint venture dengan Current Craft bersama saya punya partner CEO iaitu Encik Syamil Fahim. Kamilah yang orang kata mengendalikan keseluruhan proses dan juga bisnes. So tapi because PKP ni memang kita macam slow down lah. So kami buat animation, kami juga buat content, dan buat masa sekarang ni memang
Kami tengah orang kata YouTube lah, everything kita punya content tu semua on YouTube. Dan memang sebelum ni kita ada staff dekat 15 orang apa semua. So banyak benda lah yang kita planning untuk future. Tapi mungkin sekarang terbantuklah sekejap kan. Betul. Tapi memang perjuangan tu tak habis kat situ. Hood Media insya-Allah akan terus beroperasi dan terus meneruskan lagi legasi dan perjuangan konten untuk kanak-kanak insya-Allah. Okey, sebab konten dalam Hood Media yang sangat popular adalah Umi. Itu kita punya first IP lah. Itu first, first IP, dan konten itu juga menerobos negara jiran kita ya. Betul. Indonesia. Betul. Jadi ada perancangan tak daripada pihak Datuk HHM untuk meneruskan sequel Umi ini? Okey. Dalam Hood Media, saya sebagai director Hood Media memang ramai orang tak tahu. Sebab benda-benda macam ni kita pun bukan benda glamour. Jadi kita lebih pada bekerja tu sebab orang tak tahu. Tapi saya belajar dan memang kami sebelum ni masa arwah ada, memang kami travel a lot. Kami bersama Matrix, kami bersama Cradle, kami sama MC, kami sama MDEC. Kami di bawah diorang lah. Memang kami travel untuk memartabatkan konten Malaysia dan memartabatkan Islamic music for kanak-kanak especially. So alhamdulillah Umi ni mungkin orang Malaysia tak tahu sangat lah kan. Tapi kalau di luar sana kita memang dah ada 15 countries, Islamic countries yang dah ambil kita punya konten. Sebab kita ada 2 versi, bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Dan yang paling besar kalau nak kira dia punya skop Nusantara kita yang sama bahasa adalah Indonesia. Sebelum arwah meninggal, last visit kita adalah di TV MNC. Memang TV yang terbesar di Indonesia. MNC TV mengambil Umi salah satu konten untuk diorang lah. Itu bagi kita kejayaan yang besar. Sebab setelah arwah tak ada pun kontrak disambung lagi dan disambung lagi. Tak silap saya dah masuk 3 tahun dah. So alhamdulillah, benda yang kami tak sangka juga, dan benda tu saya pun tak adalah nak keluar nak cakap war-war. Benda tu benda-benda yang bisnes kan. Jadi kita tak perlu cerita sangat. Tapi kejayaan tu memang kami bersama orang-orang corporate lah. Memang dia orang tahu di mana kedudukan kami. Dan memang insya-Allah saya tak suka duduk diam, Azrul, saya tak suka. Saya suka macam mind saya tu biar ada benda nak buat. Saya tak reti macam duduk goyang kaki kat rumah, tak reti. Datuk sentiasa bekerja. Bekerja. Saya suka. That one keeps me alive tau. Kalau tidak macam nak duduk relax rumah jadi macam tu, atas saya tak Lady of Leisure kata orang kat rumah. Tak. Saya suka kerja sebab bila kita bekerja kita berfikir. Kita fikir dan apa benda kita boleh buat untuk manfaatkan untuk kita sendiri dan untuk masyarakat. So my vision always apa kita boleh contribute untuk masyarakat. So insya-Allah kalau lepas ni ada peluang apa semua, I want to go on, insya-Allah. Boleh. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ya Datuk, peluang dan ruang di luar sana. Betul. Unexpected. Kan? Betul. Unexpected. And then sebagai ketua dalam keluarga, ketua keluarga selepas arwah tak ada ya, Datuk adalah seorang ibu, Datuk juga adalah seorang ayah. Okey. Macam mana Datuk lalui kehidupan sehari-harian? You know? Saya juga atuk dan nenek. Atuk dan nenek kepada si Comel Eden Johan. Dia dah pandai apa Datuk? Dah pandai dah nak merangkak dah, masya-Allah. Ada kawan saya cakap, Dora, congratulations, you are now a mother, a father, atuk and nenek. So, okay, next. At the age of 48 kan, umur 48 dah. Ada semua, dah semua. Syukur. Alhamdulillah kita pun masih sihat lagi, insya-Allah. So, apa soalan tadi? Soalannya bagaimana Datuk Nora memikul ni? Memikul, okey. Saya setiap hari saya memang bersama anak-anak saya. Memang saya terapkan bila saya tengok muka anak-anak saya ni adalah anugerah dan amanah besar. Saya kena besarkan dia orang. Saya kena make sure dia orang okey. Macam Iman tu dah besar, dia dah ada keluarga sendiri, dah ada anak, ada isteri, semua dia ada tanggungjawab dia. Alif dah Allah ambil dulu. So saya ada 2 anak perempuan puteri yang harus dua puteri. Berat nak jaga anak perempuan. Berat sangat-sangat. Faham. Berat. Tapi insya-Allah saya bekalkan, saya ramai penasihat-penasihat yang selalu bersama dengan saya. Dan insya-Allah anak-anak pun faham situasi mama, macam mana saya bekerja, selalu support saya. Memang anak-anak tu orang kata pendukung utamalah. Bila bangun tu tengok anak-anak happy, itu dah seronok dah. Macam lepas ni puteri pula akan
dah habis SPM nanti nak masuk college, dan dia juga Yang dah kecil berminat kat Fatihah kecil lagi, so masih belajar lagi. Dan puteri pun mungkin nak menjejakkan nak jadi penyanyi juga, nak buat single dan sebagainya. Jadi saya kena atur. Saya kena atur satu-satu, orang kata buat perancangan, at the same time menjaga dia orang ni dengan penuh, orang kata kerisauan pun ada juga kan, takut nanti tersalah Tersalah langkah. sebab kita ni pun bukan sempurna, kadang-kadang saya pun tersalah terlepas pandang kan? Buat mistake juga, so kita cubalah. Itu saya kata tadi, sokongan daripada orang sekeliling saya ni memang sangat-sangat saya hargai lah. Kalau saya name it, nak sebut nama sesuatu, saya rasa macam sampai besok tak boleh. live dengan Termasuk Datuk sekali Nora. Hazrul daripada dulu. Saya rasa kita pun sampai sekarang kan. So alhamdulillah. So insya-Allah, so kalau anak-anak mama tengok ni, so insya-Allah Be strong. Be strong, and then thank you for being understanding. Yes. Saya rasa terpanggil ya bila melihat cara Datuk Nora menyatakan permasalahan ibu bapa yang dalam keadaan anak-anak belajar dari rumah. Okey, PDPR. Yalah, macam Hazrul tak ada anak, ada anak tekak. Tapi Hazrul memahami ya, sebab apa yang status Datuk Nora tulis dalam Facebook account Datuk sendiri ya, ada benar, sebab kadang-kadang ibu bapa tidak celik IT. Betul. Gadget adalah satu hal. Okey. Nak buka link daripada telefon kat mana? Cikgu bagi link. Okey, darling tak apa kalau ada. Ada darling. Darling tak apa. Ada darling ke tak? Jaja ada darling. Sajalah. Biasalah wartawan hiburan dia kena cek sikit. Jadi Datuk kata andai kata ibu bapa tidak tahu macam mana nak menggunakan gadget, nak buka link, macam mana nak membantu anak yang homeschooling lah kata orang, belajar dari rumah. Betul. Bukan homeschooling, satu. Nombor dua, apa yang Datuk suarakan ya dekat Facebook, saya membaca apa catatan daripada Datuk Nora. Kalau sebuah keluarga tu mempunyai anak yang ramai, betul, dan mereka tidak ada kemampuan, betul, untuk membeli laptop, iPhone, smartphone and what not kan. Jadi apa yang Datuk Nora nyatakan ini berdasarkan apa pengamatan Datuk Nora. Kongsi Datuk. Okey. Sangat-sangat tepat. Saya memang nak share sebab apa? Mungkin saya mengalami itu memang pengalaman sendiri sebab saya terpaksa, dah tak ada pilihan kan, memang nak tak nak kena hadap juga. Kena hadap, kan? betul. Mungkin benda ni advantage kepada orang yang mungkin saya katakan orang suami isteri yang bekerja, mungkin suami yang handle benda-benda bahagian ini, mak maybe menjalankan tugas-tugas macam biasa. Tapi macam saya, nak tak nak saya kena tahu semua. Jadi saya buat contoh, dan saya ada 2 orang anak. So saya jenis yang 2 lagi masih bersekolah, bukan 2 orang anak. 2 lagi masih sekolah yang, dan saya old school. Setengah orang dia, kalau kita zaman dulu kita tak bagi, bukan zaman dulu lah sebenarnya, kita tak bagi anak-anak guna phone kan. Kita macam elakkan anak pantang tak boleh guna phone, no gadget. Kan kita cakap no phone, no gadget kat rumah, tak nak bagi anak-anak main komputer, tak nak. Tapi sekarang dah terbalik. Kita kena belajar, tolong ambil phone, tolong belajar. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Macam saya katakan pengalaman saya ada 2 anak yang belajar. Masa mula-mula start PDPR tu, saya memang orang kata masa tu stres gila. Stres gila sebab pening. Saya tak boleh settle. Jadi macam mana saya nak buat ni? Seorang online, seorang yang form 5. Form 5 tu not bad sebab mungkin sekolah dia sangat memahami, sangat membantu, dan cikgu pun sangat sporting. Cikgu tak terlampau orang kata strict sangat, terdesak apa semua. Dan bila saya cakap kat cikgu, kita still ada problem komputer. Okey, tak apa, take your time. That one okey. So dia juga memerlukan satu laptop. Tak boleh pakai phone sebab dia tak digalakkan pakai phone. Kena pakai laptop ataupun tab. Okey. Saya ada seorang lagi, dia darjah 3. Dia 3 ni both sekolah berprestasi tinggi lah kan. Jadi mak pun kena prestasi tinggi jugalah. So dia darjah 3, dia kena belajar benda yang sama at the same time. Rumah saya dulu kadang-kadang, maaf cakap, rumah saya kadang-kadang saya tak pakai wifi pun. Kalau time-time tak ada duit tu, tak payah wifi sebab kita pakai phone. Tak perlu. Tidak ada keperluan. Itu kos. Itu kos, betul. Bulan-bulan, sebab kita dah ada phone. Ada kan? phone. Tapi sekarang, nak tak nak, saya kena ada wifi kat rumah. Kena make sure bayar on time, tak boleh. Tak boleh lag sikit. Lambat bayar. Tak boleh. So now, bila diorang belajar dalam masa yang sama,
So bergilir tau. Yang ni satu laptop, satu phone. Saya ada satu laptop, satu phone. Macam mana ni? Bergilir gini. Okey, kakak dah habis. Kakak bagi adik sekejap. Bagi adik sekejap. Adik ni pula kena log in bla 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 bla. Macam Azrul kata tadi. Betul. Macam Azrul katakan tadi. Tak semua mak celik IT. Apa ni nak kena log in sekian-sekian Google Classroom lah. Lepas tu pergi daftar MOE lah. Apa benda segala. Bukan tak boleh buat. Mungkin ambil masa sikit lah. So mak ni tak nak kena belajar. So macam sekarang ni saya tak tahulah sampai bila kita nak macam ni. Dan saya berdoa sangat-sangat cepatlah pergi sekolah kan. Physical. Go to school kata. So apa sekarang dia dah siap jadual. Bila ada jadual, online satu kelas, satu hari satu kelas. So bila online tu, saya kena make sure saya duduk depan dia. Saya kena key in kan semua bila dia nak masuk. Sebab apa? Sebab kita tak nak anak kita pandai sangat benda-benda sebab kita tak ajar. Saya kena in. Okay. Online satu hal. Homework, assignment. Darjah 3 kena buat assignment. Kena buka assignment, kena buat assignment. Macam mana nak buat ni? Saya kena panggil orang. Macam mana nak? Bukan tak reti buat assignment tu. Nak kena technically tu. Nak masuk copy paste, nak jawab apa semua. Sebab mungkinlah zaman saya pun tak sempat masuk universiti yang guna-guna benda-benda sini. Mungkin budak-budak sekarang advantage lah. Dia orang dah so used to gadget, to komputer. Ambil masa. Jadi saya nampak, susahnya satu. Satu lagi, what if kalau orang tak ada kemudahan tu? Tak ada laptop, tak ada phone. Tak ada wifi dah tak ada wifi, kesiannya. Dia nak belajar, dia orang terpaksa pergi. Macam saya katakan, macam Mas Zul kata, itu saya ada 2 anak, ada 4 anak. Memang saya jumpa ada few my friends kata, Nora, last kali aku tak buat apa pun, memang tak larat dia kata. Tapi sayang kan, macam ketinggalan apa semua. Tapi kita haraplah pihak kerajaan pun, pihak sekolah mungkin orang kata beri ruang sikit lah. Kadang-kadang sekolah ni pun dia agak strict jugalah. Tapi beri ruang, kadang-kadang bukan senang lah. Tak nak. Macam hari ni, saya masih settle. Okay, tunggu kejap. Tunggu mama ujung bulan ke, ada rezeki ke. I must get another tab untuk yang kecil tu pula. Supaya dia lebih, maknanya macam buku dia adalah. Maknanya dia ada time login sendiri, dia ada time how to do dia homework. Sebab tadi nak share, kita pun buat kerja. Saya sendiri, saya tak ada laptop. Jadi laptop kat rumah tu, satu tu untuk semua kegunaan. So we share. So, tapi tak boleh lah macam tu sebab kakak dah ada assignment yang lebih serius, form 5 exam. So memang orang mama tak selesa jadi okey. So kita sebagai mak ni macam mana nak permudahkan urusan anak-anak. So memang pening. Tapi terpasalah kan. Kadang-kadang saya menyuarakan tu bukan masalah saya saja. Saya lebih memikirkan macam mana orang lebih teruk lagi daripada saya. Saya selalu bayangkan macam bagaimana orang yang menghadapi kekangan keuangan yang sangat-sangat sempit kan. Yang teruk lagi, saya pun bila tanya kawan-kawan, aku perlu laptop. Okey. Dia pun, okey Nora, beli online je. Beli. You kena tipu kan Datuk? Yelah, kena tipu lah. Tak pernah kena tipu. Sebenarnya saya sebelum ni saya tak beli gadget kot. Siapa suruh Datuk beli online tu? Mana tahu sebab kawan cakap okey lah. Beli, dapat pakai 2 hari terus blank. Tapi nasib baiklah dapat refund balik. So okeylah, lega lah. So proses tu dah tunggu 1 minggu. Bila tak dapat kena cari balik. So another journey lah. Takkanlah saya nak minta dengan Abik Leo nak minta tab satu, rasa segan lah pula kan. So terpaksa kena usaha cari sendiri. Yalah, sebab saya tengok macam anak saudara ya, bila dia belajar dari rumah kan, bila cikgu cakap, okey, isi kedatangan. Betul. Isi kedatangan, attendance. Where do you fill up your attendance? Betul. Inside, dia kata inside. Yes. Inside kata. Kan? Betul, so dia darjah 5 kan, jadi dia cerdik. Betul. Dia ada kakak yang form 4 kan. Betul. So tiap-tiap pagi bangun ni, lepas solat subuh dah tak boleh tidur dah ni. Kadang terlepas kelas kan. Dan kadang-kadang ada juga cikgu-cikgu ni salah bagi link lah, lupa bagi link, tak tahu bagi link. Jadi kita nak link kat mana ni, kena cari. And memang kalau hari sekolah tu memang betul-betul sekolah lah. Kalau hari sekolah biasa, saya pergi hantar dia, saya pergi ambil dia. Tapi sekarang saya kena duduk dengan dia, depan dia. Dan macam, okey, kalau ada kerja pun tunggu saya habis sekolah dulu. So dah jadi macam, kan macam extra work lah. Sebab kita at the same time, saya pun kena cari makan, kena pergi kerja, kena keluar, kena ada tugas. Tapi memang minta maaf lah, kadang-kadang memang terpaksa juga macam skip because yalah,
at the end of the day, we need to pay our bills kan. Betul, Datuk. Datuk, ada lagi dapat undangan untuk tampil sebagai motivator, sebab saya tahu yang Datuk pernah menjadi duta kepada sebuah agensi umrah dan Datuk pergi ke Tanah Suci Mekah kan. Jadi dalam keadaan setahun ke belakang lah Datuk. Macam mana Datuk? Orang kata niat tu memang tak pernah putus lah. Alhamdulillah, dan kita pun memang menunggu-nunggu bila border akan dibuka untuk jemaah haji dan umrah dan sebagainya. Tapi kedengarannya ada ura-ura insya-Allah hujung tahun ni ataupun mungkin 2 bulan lagi dah start mula buka. Tetapi mungkin undang-undang dia lebih ketat dan mungkin lebih mahal, tak silap saya. Ini mungkinlah saya dapat tahu priority diberi lebih kepada orang yang kurang pada umur 50 tahun ke macam tu. Tapi kita akan menyusul lagi lah. So benda tu memang kita tak pernah putus, dan alhamdulillah jemaah-jemaah saya yang berdaftar bulan 3 tahun lepas, tak ada pun dia orang minta refund. Dia orang nak bersama saya juga. So I hope insya-Allah lah, kita tak tahu kan, kalau ada rezeki, kalau boleh saya bawa, kalau boleh dia orang masih nak bersama saya, insya-Allah I will do my best to bring jemaah-jemaah saya untuk bersama dengan saya untuk menikmati, because kita dah tunggu. Dulu senang je nak pergi umrah kan, kita tak nak, tapi dah susah. Tapi mungkin ini peluang kita kan, so kita tak tahu. So benda tu tak putus lah, semangat tu ada. Dan sebab yang saya pergi bulan 3 last year tu, memang basically saya dah faham dah semua proses dia, dah prepare, dah tahu dah jemaah nak duduk hotel mana, apa jemaah akan dapat. Sebab saya setiap jemaah tu saya bayangkan saya sendiri yang akan pergi. So I make sure dia orang mesti happy. Kalau dia orang tak puas hati, saya pun tak puas hati. So insya-Allah, that's why kita punya target macam yang saya tak target ramai orang, sebab saya takut saya tak boleh handle. Saya lebih suka yang agak small group, agak premium, dan saya boleh kenal semua, saya boleh handle semua, saya boleh entertain semualah kalau boleh. Insya-Allah. Dan doa banyak-banyak supaya kita boleh sambung. Betul. Datuk boleh sambung apa yang tergantung sebenarnya. Betul, sebab dalam keadaan kehidupan hari ini banyak yang tergantung. Parlimen pun tergantung. Saja je. Nak selit sikit. Datuk, kat rumah rajin masak ke Tok? Bolehlah, nak kata rajin sangat tu tak ada, tapi kena masak lah buat anak-anak kat rumah kan. Zinon, boleh kita zoom in sikit tak? Sebab kita ni live Suara Merdeka ni kita all rounder Datuk. Okay. Jadi juru video, merangkap, teknikal. Siapa orang Kelantan kalau tak kenal hak ni gak? Allah lah parut ni kata orang Kelantan. Pandai Azrul cakap Kelantan nak buat lagu mana. Wehi wakai budu. Ini adalah nasi kerabu daripada Secukup Rasa Datuk Nora sendiri ya. Dan ini beredaran dalam pasaran secara online, okey, sejak 2-3 bulan dah tu. Betul. Semenjak PKP lah boleh katakan macam tu. Sejak PKP 2.0 kan. Datuk, Secukup Rasa ni inspirasinya macam mana, diilhamkan oleh siapa, apa yang membuatkan Datuk come up dengan Secukup Rasa? Okey, asasilah dia, arwah Johan tahu saya suka masak dan dia suka masakan saya. So dia selalu cakap, yang I nak kita buka kedai lah. Dia nak sangat buka kedai. Tapi I cakap, bukan senang buka kedai, kena memerlukan masa yang full time, mungkin bukan masanya lagi. Jadi dialah yang ilhamkan. Sebab masa tu saya suka jual kek lapis. Memang dah 10 tahun dah saya buat bisnes kek lapis. Tapi untuk bulan puasa saja, untuk bulan puasa dan raya. Saya ada partner kawan saya tu, memang kita orang kilang lah, memang kita buat sendiri, kita tahu proses dia macam mana, ada halal apa semua, bahan-bahan semua, kawan rapat. So memang kita buat. So apa nama nak bagi, so itulah keluar Secukup Rasa lah. So kita dah daftar IPO apa benda, sampailah sekarang masih pakai. So tercetusnya ni memang orang kata hikmah kan. Ramai yang cakap, Menteri selalu cakap, bila kita susah ni kadang-kadang kita lebih kreatif kalau kita ambil positif lah. So bila masa mula-mula start BKP dulu, saya jumpa saya punya partner orang lagi, nak buat apa dah teruk ni macam ni kan. So kita come out dengan rendang. Sebab masa tu kebetulan nak puasa dan raya. Kita buat rendang nak tak? Okay, rendang. Tapi orang kata kalau nak rendang, tak nak rendang yang macam biasa, nak rendang tok.
because that's my favourite. And then rendang tok ni dia lambat basi dan dia proses masak dia lebih lama dan sedap. So terkeluarlah kita buat rendang tok. Bila dah habis puasa, apa lagi kita nak buat? So tak nak berhenti kat situ je. So kita buat apa benda lain pula. Apa masak Kelantan? Nasi kerabu. So memang nasi kerabu saya rasa bukan saja orang Kelantan, orang tak Kelantan pun dia suka. So kita olahkan balik nasi kerabu yang tak jarang ada di pasaran KL ni, iaitu dengan ayam percik. Buka tu dah bau dah lapar dah. Bau dia orang Kelantan kata wah. So tu lah nasi kerabu, ayam percik, suka rasa by Nora. Okey. Nasi kerabu dia ada dua color, dua warna. Dan nasi kerabu Datuk Nora secukup rasa berwarna biru. Dia ada dua jenis. Satu nasi kerabu tumis, nasi kerabu tumis yang putih punya. So dia punya ni dia ada tumis. Nasi kerabu kalau orang Kelantan nasi kerabu hitam ataupun nasi kerabu dia panggil ke nasi kerabu hitam. Hitam walaupun tak hitam. Nasi kerabu hitam dia tak ada tumis, tapi dia ada ulam-ulam dan dia juga dia ada cili dia dan juga sambal dia. Tapi sebab kita buat ayam percik ni kita adakan kuah sikit. Orang KL ni dia suka kuah nasi ayam percik tu dicampur sekaligus semua. Betul. So, wala. Dan ayam percik secukup rasa ni kuahnya bukan kuah merah. Bukan kuah merah. Dia banyak tumis, dia ada sambal kelapa. Sambal kan. Kelapa. Dan semestinya ada budu, itu wajibu, okey. Wajibu namanya Datuk. Ada telur masin. Saya bagi deskripsi, kalau nak lebih lagi anda boleh masuk di mana Datuk? IG saya pun boleh ataupun IG secukup rasa by Nora. Secukup rasa by Nora ataupun hubungi nombor ni 016 386 5353. Betul. So memang buka aja bau dia memang mengancam. InsyaAllah kena kuat iman sebab saya tak makan nasi kan dalam usaha mengecilkan. Datuk, sehari berapa pack yang boleh terjual Datuk? Okey, kita tak buat tiap-tiap hari sebab kita nak QC, kita nak quality kita tu memang quality control. Kita buat satu minggu tu kita buat 2 hari. Itu Jumaat dan Sabtu. Ataupun kalau ada permintaan tinggi hari Ahad pun kita buat juga. So basically Jumaat dengan Sabtu lah. So seminggu sekali kita buka order. Memang kalau average dalam 40 dulang tu itu biasa. 40 dulang Tapi kita pun memang kita tak nak expect macam terlampau ni sebab kita tak boleh handle. And then because dalam PKP sekarang pun kita pun tak boleh nak cari staff yang ramai. Staff pun ada balik kampung, tak boleh datang sini balik. So faktor-faktor yang di luar kawalan kan. So kita try to minimize, kita give our best yang make sure pertama sekali pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli saya puas hati. Itu penting sangat-sangat. Malah kalau ada yang tak puas hati sikit, saya kata minta refund ataupun saya tukar balik ke apa. Because saya tak nak orang komplain sebab lagilah benda makan tu benda tu kita punya kan. Jadi darah daging. Betul tak? Alhamdulillah dia kata word of mouth tau. Bila saya dapat klien yang macam puan-puan ke datin-datin ke apa semua, lepas tu saya end up saya serve satu datin, lepas tu saya dapat 10 datin menyusul. Alhamdulillah. So sebab dia orang agak cerewet kan, sebab dia orang nak yang terbaik kan. So dia orang puas hati, tak ada mungut apa semua, malah dia orang macam dia orang enjoy sangat, malah dia orang beli untuk sedekah pada orang, share dengan kawan-kawan lain. Datuk, lagi satu kan Datuk, macam secukup rasa ni nasi kerabu ni, hari Jumaat dan hari Sabtu. Okay. So tempahan dibuka pada hari Isnin. Hari Ahad, Selasa, Rabu sebelum hari Khamis lah. Sebelum hari Khamis kan kena bagi tempahan in advance. Betul tak? Betul. Jadi memang direkomendkan sebenarnya sebab saya tengok pun terliur. Tapi saya nak meratah. Datuk, ini adalah nasi Arab. Nasi Arab, ayam merah. Ayam merah. Zinon. Cuba kita fokus kejap. Sebab nasi Arab, ayam merah. Ini adalah menu yang terbaru yang Datuk Nora introduce. Betul tak? Okey, betul. Okey. Alright. Dia sebenarnya bukan yang terbaru, cuma kita ni orang kita suka option, suka ada pilihan. Okey. So pada yang memang tak suka makan nasi kerabu, so dia ada pilihan. Nasi berani ayam merah adalah satu pilihan dia orang lah.
Ayam merah resepi Datuk. Resepi sama. Resepi kita dengan juga saya punya tim lah. Tapi saya orang kata olahkan lah. Tak terlalu pedas, tak terlalu kering. Ayam tu sedap. Lepas tu nasi pun lembut. Cukup lah. Beras ni Datuk. Beras lah. Beras pakai basmati lah. Oh, ini beras Tapi kita mahal. tak larut telur sekali. So kita tak kedekut. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak tukar selera. Hari-hari nasi kerabu, tiap-tiap minggu ya Datuk, nasi kerabu. Kita nak juga nasi Arab, bau dia memang riba kan. Selalunya orang makan nasi minyak dengan ayam merah. So Betul. kita olahkan cara kita lah. Selera orang Malaysia insya-Allah. Datuk, 2 menu. Ada tambahan satu lagi tak Datuk? Actually ada lagi dia macam daging masak hitam, lepas tu kita punya kuah kacang. Ada side order tapi ini kira yang macam ini main. Kita kira main menu lah. Datuk, nasi dagang? Nasi dagang ada tapi kita tak betul-betul all out lagi untuk promote. Kita masih lagi dalam orang kata macam mana nak buat yang the best one lagi. Mungkin insya-Allah coming soon. Sebab 2 yang ada ni. Oh ya, macam nasi Arab tu Datuk. Kita ada. Dia ada salad sekali. Orang sekarang kan kalau tak nak makan nasi dia ambil ayam saja pun dia makan dengan salad. Kita ikut peredaran kan orang sekarang kan lebih concern nak jaga kesihatan, nak makan banyak sayur tu fikir. Kan, ikut trend Datuk ni secukup rasa ni. Kan, Datuk macam satu pack ni kalau boleh makan 2 orang juga ni macam nasi kerabu ni. Boleh, kalau tak lapar boleh share. Tapi time lapar orang makan Seorang-seorang. beli buka puasa seorang pun dah cukup. Kan, seorang aja boleh makan. Jadi seperti sama je ya. Kalau anda di luar sana yang menyaksikan atau menonton secara live Suara Merdeka bersama Datuk Nora Arifin, boleh order secukup rasa by Nora. Follow IG, betul tak? Betul. Datuk IG kuat. Dan juga di nombor telefon yang tertera dekat dalam IG ada kan Datuk? Yes, ada. Atau Datuk nak ulang nombor telefon tu? Okey, alright. Boleh call saya punya partner, kita punya tim kita 016 386 5353. Saya ulang 016-386-5353. Call je cakap, Eja saya nak order nasi. InsyaAllah dia akan bantu. Okey. Jadi ini adalah alternatif makanan sihat. Betul. Sebab disediakan di rumah, mengikut masakan di rumah, selera rumah. Betul. Kadang-kadang tu bila saya juga order makanan ya, saya order, kata contoh, mi sup. Betul. Sup sampai mi tak ada. Ada pernah jadi macam tu? Masya Allah. Saya kena terkini minggu lepas kan. Okay. Jadi saya kata sekarang ni nak makan mi ni dengan apa kan? Kuah tu nak makan dengan apa kan? Jadi orang yang menjalankan perkhidmatan makanan ya, food services online, mereka mengambil kesempatan. Sebab mereka fikir orang dah bayar tu. Betul, Kan? betul. Dan dia tidak fikir kita yang bayar ni, kita lapar ni. Betul. Boleh jadi marah ni Datuk sebab makanan tak sampai kan. Betul. Jadi last question saya kepada Datuk pada petang ini, sebagai salah seorang usahawan yang turut terbabit dalam rangkaian food chain services via online, apa nasihat Datuk kepada mereka yang menjalankan perniagaan makanan dalam talian ni? Okey. Apa saja kita nak buat, kita kena ikhlas. Dan jangan ambil shortcut. Dan mungkin pengguna-pengguna ataupun kena faham juga. Dalam musim COVID ni, ramai yang tak pernah berniaga pun nak berniaga. Tak pernah masak pun nak berasak. So, mungkin ada kekurangan dan kelemahan sedikit-sedikit lah. So, kita sebagai pengguna, kita kena pandai-pandai lah. Kita kena cari. Kalau kita betul-betul nak makan puas hati, carilah yang betul-betul establish. Supaya kalau apa-apa pun kita boleh komplain, dapat duit balik ke apa dan sebagainya lah. Tapi, saya juga memahami keadaan orang di luar sana. Mungkin dia orang pun nak cuba kan. Nak cari rezeki apa semua. Tapi saya nasihatkan, please, jujur, ikhlas bila kita buat kerja. Kita kena ingat juga kita cari makan pun kita nak redha Allah, kita nak juga blessing tu kan. So tak naklah orang kata buat cincai-cincai hanya semata-mata kerana duit jugalah. So kena ikhlas, kena buat betul-betul insya-Allah. InsyaAllah. Jadi dengan itu kami di Suara Merdeka mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Nora kerana sudi hadir secara fizikal ya pada petang ini untuk menjayakan live Suara Merdeka. Terima kasih. Kami doakan yang terbaik untuk Datuk. Terima
dan kasih, sekeluarga. Tapi sebelum saya terlupa, Eden Johan ni, siapa yang bagi nama? Sebab ada nama Johan. Mak ayah dia, tapi memang kita awal-awal lagi kita dah discuss. Iman nak maintain Johan, saya cakap cantik sangatlah. Lepas tu Iman menyakat saya, kalau ada nama Johan kat belakang, mesti Mama lebih sayang lagi. Itu dia, kita cerita anak beranak, dan anda dah tahu kisah Datuk Nora Arifin 2021. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih Azrul, terima kasih Suara Merdeka. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa besok dalam satu lagi live Suara Merdeka dengan tetamu yang lain. InsyaAllah dengan moderator yang lain. Sebab kita buat live Suara Merdeka seminggu 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jumpa lagi. Assalamualaikum.